Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam Ustaz Fakhrul, Tuan Bilal, Tuan Fahmi, tuan-tuan, perempuan, al-Mu'ah sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini saya mengganti Ustaz dan tak dapat hadir. Ada dua saya semua datang untuk mengganti yang tak dapat hadir. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita lihat sedikit tentang perbincangan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena kita tak lama lagi akan menyambut Aidil Adha berkaitan dengan korban. Jadi kalau kita mengingati tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS dengan anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Surah As-Saffat ayat 95 sampai 105. Jadi tuan-tuan boleh rujuk nanti di rumah atau di sini pun rujuk surah itu terdapat kisahnya, kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Di ayat tadi masuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan beliau Nabi Ibrahim berkata, aku pergi kepada Tuhanku, Dia akan menunjuki aku. Ya Tuhanku, berilah kiranya kepadaku anak yang saleh. Nabi Ibrahim dia minta supaya Allah SWT kurniakan anak yang saleh. Kemudian kami ya Allah berikan kepadanya seorang anak yang penyantun, anak yang baik. Maka ketika anak itu sudah sampai balik menjadi dewasa, Ibrahim berkata kepadanya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku bahawa aku menyembelih engkau. Maka bagaimana pendapatmu? Kata anaknya, wahai bapa, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada ayah. InsyaAllah ayah akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar. Ini kata Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim. InsyaAllah ayah akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar. Ketika keduanya telah patuh kepada Allah dan dia Ibrahim telah membaringkan Ismail, dan dimiringkannya pipinya ke tanah, lalu kami serukan, hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Itu maksud daripada ayat yang saya baca tadi. Menceritakan bahawa Nabi Ibrahim AS berdoa mohon kepada Allah supaya Allah kurniakan seorang anak yang baik, seorang anak yang saleh, dan Allah kabulkan permintaannya di satu ketika. Kemudian Nabi Ibrahim AS bermimpi
diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan dia tanya anaknya, dan anaknya suruh lakukan, suruh laksanakan mimpi tersebut. Kemudian anak kata, ayah kamu dapat, saya termasuk orang yang sabar. Nabi Ismail tanpa ragu-ragu, tanpa berdoa dalil, dia terus mengiyakan apa yang ditanya oleh bapanya, itu Nabi Ibrahim. Dia kata, wahai bapa, laksanakan. Dia tak kata nanti dulu, tak. Dia kata laksanakan. Ini perintah Allah SWT. Baik, kita tengok macam mana perjalanan dia saham. Dia telah kita ni Turatul Nasihin, dikatakan bahawa sebabnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail alaihissalam kerana dia telah berkorban 1000 kambing. 1000 kambing. Pada satu ketika Nabi Ibrahim dia korbankan 1000 ekor kambing. Nabi Ibrahim ni orang yang kaya, orang yang kaya. Allah Al-Quran dia banyak harta. Jadi dia pernah berkorban sebanyak 1000 ekor kambing dan 300 ekor lembu dan 100 unta. Semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang dan para malaikat sama-sama mengaguminya dalam hal tersebut. Dia kata dalam kitab ini, kata qala qila sawwa zabaha Ibrahim Ismail alaihi wassalam annahu qara'a al-fasashatin wa 300 baqarah wa 100 binati fi sabilillah wa ta'jaba an-nas wal malaikatu min dhalik. Wa qala Ibrahim alaihi salam kullu ma taqarraba bi laysa bi syai'in 'indi wallahu law kana li wallahu law kana li ibni za'ab habbahannahu fi sabilillah. Ini perkataan disebut wallahi law kana ibni la azbahannahu fi sabilillah. Dia kata setelah mana dia pernah berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta di jalan Allah, maka orang-orang dan juga para malaikat semuanya kagum dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata Nabi Ibrahim, semua yang menjadikan korban itu belumlah menjadi apa-apa bagiku. Kemudian dia kata, wallahi law kana libni la azbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, kalau aku mempunyai anak laki-laki, tentu aku akan mempersembahkan pula di jalan Allah dan aku korbankan dia untuk Allah Ta'ala. Dia pun nak sebut itu. Jadi dia jadi nazar. Nazar terhadap dirinya. Dan perkataan itu terus berjalan, janji dan terus berjalan sampailah diperkenalkan oleh Allah bahawa dia dikurniakan anak. Dia kata kalau aku digunakan anak, mesti aku akan sembelih dari jalan Allah. Rupanya doa dia dikabul oleh Allah dan dia dikurniakan anak. Jadi nazar tetap dia kena laksanakan. Dia yang berlaku bersama. Baik, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, semua yang jadi korban itu, yang dia cuma lakukan itu, belumlah menjadi apa-apa bagiku. Demi Allah, kalau aku mempunyai anak laki-laki, tentu akan aku persembahkan pula di jalan Allah dan aku korbankan dia untuk Allah Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan kata-kata itu, telah berlalu waktu. Lama masa itu. Maka dia terlupa akan kata-katanya ketika dia telah datang ke tanah yang disucikan di Mekah. Dia mohon anak kepada Tuhannya. Dia mohon supaya Allah kurniakan anak. Maka Allah pun mengabulkan permohonannya. Allah tunaikan permohonan Nabi Ibrahim dan menkurniakannya seorang anak laki-laki. Falamma balagha asma'u sa'i, ketika dia telah berjalan bersamanya, yang bersama anaknya waktu dewasa, sedang yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan usianya berusia 7 tahun dan ada pula yang mengatakannya berusia 13 tahun. Maksudnya
ketika usia anak itu dah boleh mampu berjalan sendiri, mana berusaha sendiri, sekolah hitam. Maka dikatakan kepada Nabi Ibrahim dalam mimpinya, tunaikanlah nazarmu. Tunaikanlah nazarmu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika pada malam atau tarwiyah dia tidur, bermimpi ada orang yang berkata, "Hai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu." Ketika bila dia tidur, malam itu dipanggil malam tarwiyah. Dia bermimpi bahawa ada seorang yang kepada dia, tunaikanlah nazarmu. Sebab dulu dia pernah bernazar. Dia bernazar, kalau dia punya anak, aku akan korbankan kan sunat di jalan Allah. Pada pagi harinya Nabi Ibrahim berfikir, apakah mimpinya itu dari Allah atau dari syaitan? Pada malam pertama itu dia bermimpi, maka dia sangkakan itu adalah daripada Allah atau daripada syaitan. Kemudian pada malam kedua pun dia bermimpi, bermimpi perkara yang sama, maknanya suruh laksanakan nazar itu sembelih anak. Jadi pada malam pertama tu dia panggil malam tarwiyah, dinamakan malam tarwiyah. Baik, pada malam berikutnya Nabi Ibrahim bermimpi lagi untuk kali yang kedua dengan hal yang sama, maknanya perintah suruh sembelih anak. Maka pada pagi harinya dia menjadi pasti bahawa mimpinya itu dari Allah. Mimpi tersebut pada malam kedua tu dia menjadi pasti bahawa mimpi itu daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut pasti, maksudnya dalam bahasa Arab dia kata pasti mengetahui dalam bahasa Arab kata arafah. Arafah mana? Kenal, pasti. Oleh itu hari itu dinamakan hari Arafah. Bahasa daripada Pak Nabi Ibrahim pasti bahawa arahan itu daripada Allah. Arafah, dia pasti bahawa itu arahan daripada Allah, maka dinamakan Arafah. Kemudian malam berikutnya Nabi Ibrahim juga bermimpi perkara yang sama. Maka Nabi Ibrahim bermaksud untuk melaksanakan penyembelihannya. Dia nak laksanakan penyembelihannya. Penyembelihan dalam bahasa Arab panggil nahar. Itu kata nahara. Kata kita nahara. Sedangkan kata benarnya ialah nahrun. Oleh sebab itu dia panggil hari nahar, hari penyembelihan. Hari penyembelihan mana hari nah. Itu asal datang nama-nama berikut. Yang pertama tadi tarwiyah, yang kedua Arafah, yang ketiga nahar. Nama-nama itu datang berpandukan kepada mimpi Nabi Ibrahim malam pertama, malam kedua dan malam ketiga. Di malam ketiga dipanggil hari nahar, hari penyembelihan. Ketika Nabi Ibrahim AS hendak pergi melaksanakan penyembelihan, dia berkata kepada Hajar. Dia berkata kepada Hajar, qala Ibrahim AS li Hajar wa hiya Ismail AS al-bisi wal muka Ismail ahsin siyabah. Ini saya baca Arab tak kenal baik, tapi insyaAllah saya boleh faham. Tuan mungkin lebih faham, insyaAllah. Sebab ada semisal patut dia mahir bahasa Arab, tapi saya nak baca juga. Sebab kalau tak baca bahasa Arab dia akan kepadam, dia kena baca juga. Maksudnya kalau tak baca bahasa Arab, ilmu bahasa Arab dia akan kepadam. Orang yang belajar bahasa Arab dia kena baca bahasa Arab, dia jangan tinggal walaupun salah baca juga. Al-bisi wal buka Ismail ahsin siyabah fa ini zahibun bi ila dhiyafati al-bisatu ummu. Maknanya Nabi Ibrahim dia bagi tahu kat Siti Hajar, iaitu Siti Hajar ni adalah ibu kepada Nabi Ismail AS, pakaikanlah anakku Ismail dengan pakaian yang paling baik. Nabi Ibrahim suruh Siti Hajar pakaikan pakaian kepada
anak Ismail dengan pakaian baik, kerana aku akan pergi menemuinya. Maka Hajar pun memakaikan pakaian, memberi minyak rambut dan menyisirkan rambutnya. Maksudnya setiada tak tahu apa-apa yang akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Biasanya kalau siap-siap itu pakai baju cantik, suruh sikat rambut cantik kemas, biasanya nak bawa jalan-jalan. Ini setiada faham itu. Tapi sebenarnya berlaku di sana lebih daripada itu lagi. Lalu Nabi Ibrahim AS membawa tali dan pisau, kemudian pergi bersama-sama Ismail ke dekat kota Mina sekarang. Pak nama kota Mina. Rupanya Nabi Ibrahim suruh siap-siapkan anak Ismail sebab dia nak bawa pergi ke satu tempat dan dia nak sanakan perintah yang dia mimpi jadi sampai 3 kali mimpi. Sedangkan setiap ada tak tahu apa sebenarnya akan berlaku. Baik, bila keadaan itu berlaku, maka di waktu itu ada yang mengganggu, iaitu iblis. Iblis ni kerja memang mengganggu, menghasut agar hamba Allah ni gagal melaksanakan perintah Allah. Kerja dari dulu sampai sekarang memang itulah keadaan. Begitu juga pada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Siti Hajar, dia diganggu oleh iblis. Sebab tengok disebut, iblis terkutuk semenjak diciptakan Allah, tidak pernah mengalami kesibukan pergi kian kemari seperti hari itu. Mana hari itu iblis dia sibuk semua. Kesibukan agak luar biasa, sibuk semua. Sebab apa? Dia nak menggagalkan apa yang akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dia sibuk itu, dia nak gagalkan. Dan anak Ismail AS berlari dan meloncat ke hadapan ayahnya. Seorang anak yang kecil, dan itulah keadaan dia akan berlari sonok. Sebab orang nak bawa dia, siap pakai baju cantik semua, dia sonok ke budak. Dan anak Ismail AS berlari dan meloncat ke hadapan ayahnya. Maka Iblis berkata kepada ayahnya, Iblis pun mula nak menggagalkan, dia kata kepada ayahnya, kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak memperhatikan ketampanan badannya, indah rumahnya, serta elok pekertinya, budi pekertinya? Kamu tak tengok kau Ibrahim, anak kamu ni badan cantik, sopan santun, rupa pun cantik. Kamu tak tengok kan? Tujuan dia cakap gitu, tujuan Iblis cakap itu kepada Ibrahim agar Nabi Ibrahim rasa sayang, rasa simpati, rasa sayang pada anaknya, dan supaya tidak laksanakan apa yang dia nak laksanakan pada hari itu. Jadi Iblis kata, apakah engkau tidak memperhatikan ketampanan badannya, indah rupanya, serta elok pekertinya? Orang baik, budak yang baik. Kata Ibrahim, ya benar, tetapi aku telah diperintahkan untuk itu. Nabi Ibrahim jawab dengan orang yakin, aku tahu semua tu, dan aku tahu sebab aku mohon kepada Allah supaya dikurniakan anak yang saleh, dan Allah kurniakan, dan aku tahu Ismail itu merupakan anak yang baik, anak yang saleh. Tapi Nabi Ibrahim kata itu adalah perintah Allah, perintah Allah. Dia jawab itu. Ketika Iblis terkutuk berputus asa terhadap Nabi Ibrahim, Iblis dia kecewa dengan jawapan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim AS. Dia gagal. Iblis gagal nak menghasut Nabi Ibrahim AS. Maka dia pergi menemui Hajar. Inilah sikap Iblis, sikap syaitan. Walaupun dia tak boleh jalan ni, dia akan pergi jalan. Begitulah kerja dia dulu sekarang. Dia tak boleh nak menggagalkan sesuatu perkara, dia akan cuba perkara lain pula. Itulah tugas Iblis. Baik, ketika Iblis terkutuk berputus asa terhadap Nabi Ibrahim, maka dia pergi menemui Hajar, lalu berkata, bagaimana kau duduk saja? Kau duduk senang-senang, tak tahu kan Ibrahim suamimu nak bawa anak kamu pergi ke tempat. Sedangkan Ibrahim pergi dengan anakmu dan yang akan disembelihnya. Dia cakap, Iblis ni cakap dekat Hajar.
Kamu duduk senang-senang duduk, tak ada rasa apa-apa. Sedangkan Ibrahim telah bawa anakmu pergi ke tempat untuk menyembelih. Kata Hajar, jangan bohong. Hajar jawab macam tu, jangan bohong. Saya tidak pernah mengetahui seorang ayah yang menyembelih anaknya sendiri. Hajar jawab begitu. Jangan bohong, dia kata. Mana ada seorang ayah yang sanggup buat kerjaan macam ni. Itu jawapannya. Kata Iblis, itulah sebabnya dia membawa tali dan pisau. Kamu tak bayangkan buat tengok, dia bawa tali dan pisau. Memang betul dia nak sembelih anak kamu. Dan kamu duduk senang-senang, duduk tak rasa orang ni, kenapa? Dia bahasa Tuhan. Dia dah bawa pisau, bawa tali. Kata Hajar, untuk apa dia menyembelihnya? Kata Iblis, dia menyangka bahawa Tuhannya. Iblis jawab, dia kata, Ibrahim menyangka bahawa Tuhannya telah merintahkannya untuk hal itu. Kata Hajar, Nabi itu tidak pernah diperintah untuk sesuatu yang batil, yang salah. Soal Nabi diperintah oleh Allah, semuanya benda yang betul, benda yang sahih. Takkan Allah nak perintah sesuatu benda yang salah kepada Nabi Ibrahim? Tak mungkin. Dia jawab lagi, betul-betul demi jawapan kat Iblis. Biasa begitulah. Biasanya pasukan Iblis ni dia nak menggagalkan biasanya. Dia akan pergi orang yang lemah, dia akan pergi. Tapi setiap Hajar dia kuat semangatnya, dia kuat beri hujah-hujah. Akhirnya Iblis gagal juga kan. Jadi setiap orang musliman dia kena ikut contoh yang ada pada Hajar. Dia kuat semangat, tak pernah berantak, tak mudah mengikuti hawa nafsu, tak mudah mengikuti tunjuk syaitan Iblis. Sentiasa mengikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut tunjuk yang ditunjuk ni, Hajar kuat semangat dan selalu memberi jawapan-jawapan yang benar. Jadi Nabi itu tidak pernah diperintah untuk sesuatu yang batil. Dan saya selalu siap bersedia untuk menembus perintah itu dengan jiwaku. Apalagi kalau hanya dengan jiwa anak. Mana setiap Hajar pun bersedia kalau perintah itu berkenaan pada dirinya. Itulah keikhlasan terhadap perintah Allah SWT. Sekiranya itu perintah Allah, mereka bersedia untuk dijadikan terusan itu, jadikan pelaksanaan perintah itu. Inilah kehebatan yang Allah campak kepada orang-orang yang hebat, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Baik, ketika dia putus asa dengan Hajar, maka dia menemui Ismail. Dia gagal yang pertama, dia gagal yang kedua, dia pergi yang ketiga, iaitu Nabi Ismail AS. Inilah sikap Iblis. Lalu berkata, sesungguhnya engkau bersenang-senang sedangkan ayahmu membawa tali dan pisau untuk menyembelihmu. Sedangkan ayahmu telah membawa tali dan pisau untuk menyembelihmu. Kata Ismail, jangan kau bohong. Inilah anak mencontohi ayah dan ibu. Zaman sekarang kita tengok, mak ayah cara macam lain, anak macam lain. Mak ayah alhamdulillah bagus nampak, tapi anak lain punya perwatakannya, cara hidup dia lain sangat. Jadi itulah zaman kita sekarang, zaman yang penuh mencabar. Cuba tengok Nabi Ismail, dia ikut bagaimana kesolehan yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim dan yang ditunjuk oleh Hajar, dia ikut. Maknanya memang Nabi Ismail anak yang saleh yang mengikuti jejak ibu dan ayahnya. Baik. Sedangkan ayah membawa tali dan pisau untuk menyembelihmu. Kata Ismail, jangan kau bohong. Mengapa pula ayah akan menyembelih saya? Kata Iblis, dia menyangka bahawa Tuhannya telah menyuruhnya untuk itu. Iblis kata, ayah menyangka bahawa itu adalah perintah daripada Tuhan. Kata Ismail, kata Nabi Ismail, kami perhatikan dan mentaati perintah Tuhan. Kata Iblis, ketika Iblis akan mengatakan kata-kata yang lainnya,
tak tunggu banyak soalan-soalan, banyak soalan-soalan daripada iblis. Dia tak tunggu beberapa perkataan daripada iblis. Dia tak mau tunggu benar. Lalu Nabi Ismail bertindak macam mana? Ketika iblis akan mengatakan kata-kata lain, dia nak cakap lagi, iblis nak cakap lagi, supaya Nabi Ismail terikut dengan hujah-hujah iblis. Ketika dia nak kata yang lain tu, maka Nabi Ismail mengambil batu dari tanah di tempat berdirinya. Dia tunduk, dia ambil batu serta melemparkan kepada iblis. Ada baling bila itu. Kemudian sehingga matanya yang kiri menjadi sebenarnya kita picak kita. Picak lagi tahu. Maknanya ni lah WhatsApp ada picak di sini. ICT picak. Mana batal WhatsApp kena banyak balingan batu daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ikut kan iblis ni nak cakap lagi, nak bagi hujah-hujah Nabi Ismail, terikut hujah dia, tapi Nabi Ismail tak bagi ruang. Dia baling dia batu kena mata iblis, lalu mata dia jadi picak ni. Lalu dia iblis pergi dengan sia-sia, gagal kali ini. Ni lah kekuatan semangat yang ada pada seorang anak yang kecil. Dia tak boleh ikut hasutan-hasutan ataupun hasutan daripada hujah yang salah. Sebab mereka ni menganggap bahawa ini adalah perintah Allah. Sebab tu mereka benar-benar mencari perintah Allah SWT. Pernah satu ketika, ini cerita bisa saja, mereka menyebut kepada Allah, mereka menyebut kepada Allah, wahai Allah, kenapakah kamu melantik Nabi Ibrahim sebagai kekasihmu, Khalilullah kekasihmu, sedangkan Nabi Ibrahim ada anak, ada isteri dan ada harta yang banyak? Bukankah mereka orang yang sibuk? Dan Allah tetap mengatakan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah kekasihnya. Dan Allah kata kepada mereka, kalau kamu tak percaya bahawa dia kekasihmu, kamu lihat, aku akan uji Nabi Ibrahim dengan ujian yang lain, dan dia berjaya menempuh ujian tersebut. Di ujung cerita kita sempat sebab cerita yang ni tak habis, kalau nak tahu itu sebut yang siap. Mereka kata dia ada anak, ada isteri, ada harta, dia orang yang sibuk mengurus semua. Bagaimana nak dikatakan dia kekasih Allah? Tapi Allah kata dia adalah kekasih Allah. Kalau tak percaya, bila diuji, aku uji dia, ataupun bila kamu uji dia, niscaya dia berjaya menempuh ujian itu. Ya, ada ujian dalam satu ketika ketika Nabi Ibrahim di satu tempat, dan dia melihat harta yang banyak, kambing yang banyak, semua tu hak dia punya, berpuluh ribu kambing kan. Dikatakan dalam kitab yang menjaga kambing dia, penjaga dia, anjing-anjing yang menjaga kambing itu ditugaskan untuk menjaga kambingnya, mana pengawalnya, sebanyak 12,000. Kalau yang anjing yang menjaga keselamatan kambing ternakan dia sebanyak 12,000, kalau kambing yang Allah, bayangkan je lah. Maknanya anjing sebagai penjaga sebanyak 12,000, dan kambing pula ternakan Nabi Ibrahim, termasuk dengan pengembala semua banyak. Nak cerita bahawa Nabi Ibrahim seorang yang kaya dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi akhirnya dia berjaya melepasi ujian tersebut. Nak cerita juga hari ini sejujurnya. Malaikat datang kepada kambing ternakannya dalam rupa seorang lelaki, dan dia jumpa Nabi Ibrahim, dan dia minta sedikit daripada ternakan Nabi Ibrahim. Last kali singkat ceritanya, Nabi Ibrahim kata nak ambil semua lah. Ini singkat cerita. Nak cerita bahawa apa yang dia ada itu adalah milik Allah secara mutlak. Dia hanya sebagai penjaga pengurus saja. Kalau kamu nak dia minta sikit, kemudian dia minta separuh, kemudian Nabi Ibrahim kata tak boleh, ambil semua lah. Ini singkat cerita.
Nak cerita bahawa harta benda tidak ada dalam hati Nabi Ibrahim. Yang ada hanyalah keridhaan Allah. Apa yang dimiliki itu adalah pinjaman daripada Allah SWT. Kalau kamu nak, ambillah. Dan sekali lelaki itu menyatakan bahawa aku adalah Jibril AS. Aku datang untuk mengujimu. Lepas tu lelaki kata, Jibril kata, ambillah balik. Aku nak uji kamu. Tapi mereka kata tak. Bila aku dah cakap dah bagi, aku bagi. Aku tak ambil balik. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim AS. Dulu mereka kata, dia sibuk dengan harta benda, sibuk dengan anak bini semua. Bagaimana nak kata kamu kasih Allah? Nak kata Ibrahim kasih Allah? Allah bagi jawapan itu dengan cara mendatangkan Jibril dan Rasulullah lelaki menguji, dan Nabi Ibrahim lulus ujian tersebut. Memang benar Nabi Ibrahim tidak tersangkutlah hati dia tentang harta benda, bahkan dia mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Iblis gagal kali yang ketiga, dengan Nabi Ibrahim pun dia gagal, dengan Siti Hajar pun dia gagal, dengan Ismail pun dia gagal. Baik, ketika Ibrahim AS sampai ke Mina sekarang, maka dia berkata kepada putranya, ya anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurmu bahawa saya menyembelih kau. Yang saya baca ni kitab Durratun Nasi dalam tulisan Rumi. Yang ni kita Arab. Dulu saya baca kita Arab. Bila pergi ke kedai, nampak kitab ni telah disalin dalam tulisan Rumi. Jadi saya cepat-cepat beli atau habis. Alhamdulillah, rupanya isi kandungan sama. Sebab bahasa Arab ni lah, kadang-kadang kita tahu, kita tak tahu, itu menyebabkan malas nak baca. Sekarang dah ada Rumi, kalau malas ni Allah Alam. Jadi kena usaha. Bila dah ada Arab, ada yang Rumi, kita lah kena usaha untuk mengkaji dan memulakan ilmu yang ada dalam kitab. Kita ni dulu belajar dengan seorang guru yang bernama Ustaz Abdul Wahab Hasan. Jadi saya belajar dengan dia. Apa yang dia baca saya pun tak faham. Saya boleh je mana. Dia baca Arab, dia sebut Melayu, saya tulis. Dia baca Arab, dia sebut Melayu, saya tulis. Bila sampai saat ini baru saya tahu bahawa apa yang dia bunyi itu, Masya Allah, sangat berguna untuk kita. Sebab tu ilmu agama tuan-tuan ni saya cakap dengan penuh dengan apa yang saya alami. Ilmu agama ni biarlah dekat masa kita mengaji kita tak faham, kita tak ingat, kita tak tahu apa yang ustaz cakap, guru cakap. Tapi kalau kita ikhlas kepada Allah, kita yakin bahawa insya-Allah satu hari Allah akan bagi kefahaman itu. InsyaAllah satu hari Allah akan bagi. Ini maknanya kita kena yakin ni. Satu hari Allah akan bagi. Walaupun sedikit pun alhamdulillah. Jangan langsung tak ada. Jadi cerita tadi, ketika Ibrahim AS sampai ke Mina sekarang, maka dia berkata kepada putranya, ya anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku bahawa saya menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Artinya terangkanlah kepadaku pendapatmu. Apakah engkau bersabar atas perintah Allah atau engkau minta ampun sebelum saya lakukan? Nabi Ibrahim tanya pendapat Nabi Ismail. Ini adalah ujian dari Nabi Ibrahim untuk putranya. Apakah dia menjawabnya dengan penuh perhatian dan ketaatan ataukah tidak? Ini tambahan daripada musannifah. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, kerjakanlah apa-apa yang ayah diperintahkan. InsyaAllah ayah akan mendapatkan aku orang yang bersabar. Jadi Nabi Ismail jawab dengan sekaligus, dia tak ada nanti siap nak pergi keputusan atau tunggu 3 hari. Tak boleh. Dia jawab terus pertanyaan ayah. Wahai ayah, kerjakanlah apa-apa yang ayah diperintahkan. InsyaAllah ayah akan mendapatkan aku orang yang sabar. Maksudnya ayah akan dapati aku atas tergolong dalam golongan orang yang sabar terhadap apa sahaja yang diperintahkan kepada ayah untuk menyembelih. Dia tak rasa takut. Sebab apa? Sebab itu perintah Allah. Dia yakin setiap perintah Allah ada hikmah di sebaliknya.
Ketika Nabi Ibrahim AS mendengar kata-kata putranya, dia menyadari bahawa doanya kepada Allah telah dikabulkan, yaitu Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Satu ketika dahulu Nabi Ibrahim pernah berdoa agar dikurniakan anak yang saleh, dan di saat itu, di saat ini, saat yang dia bercakap Nabi Ismail, baru dia teringat bahawa satu ketika dahulu aku pernah berdoa supaya dikurniakan anak yang saleh. Maka benar-benar doa yang dikabul oleh Allah yang ada di depan adalah anak yang saleh, yaitu Ismail alaihissalam. Ya Tuhanku, berilah kepadaku anak yang saleh. Maka dia puji Allah, berterima kasih kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Itulah Nabi Ibrahim lebih syukur kepada Allah. Kemudian Nabi Ismail AS berkata kepada ayahnya, wahai ayah, saya ingin sampaikan beberapa pegangan kepada ayah. Nabi Ismail dia pesan ke ayahnya beberapa pesanan ketika nak melaksanakan penyembelihan. Ini yang dengar. Dia pesan ke ayah. Yang pertama, hendaklah ayah mengikat tangan saya. Dia suruh ayah mengikat tangannya. Untuk pelaksanaan penyembelihan itu, dia ikat tangan saya, supaya saya tidak bergerak-gerak yang akan menyakiti, yang ingin mempersulitkan ayah ketika nak melaksanakan penyembelihan. Hendaknya wajah saya dihadapkan ke tanah, pusing muka saya ke tanah. Supaya apa? Supaya bila ayah lihat keadaan saya, maka ayah tak rasa simpati, tak rasa sayang, tak rasa kasih sayang. Sebab apa? Sebab muka menghadap ke tanah. Saya nak rasa menjatuh. Sebab kalau wajah menghadap kepada muka ayah, mungkin ayah rasa simpati, rasa kesian nak sebenarnya. Sekarang ni pusingkan muka ke bawah, menghadap tanah. Nabi Ismail pesan ke ayah dan dia suruh ikat tangan, kemudian suruh pusing muka ke bawah, supaya ayah tidak melihat wajah saya yang akan menimbulkan kasih sayang ayah kepada saya. Hendaklah ayah melipatkan kain ayah supaya tidak berlumuran darah walaupun sedikit. Supaya tak kena kain pada kain ayah, tak kena darah pada kain ayah. Lipat sing-sing sehingga mengurangi pahala saya, dan mungkin juga akan diketahui ibu. Kalau ada pesan-pesan darah mungkin diketahui ibu, atau mungkin apabila terkena darah maka menyebabkan kurangnya pahala. Saya nak darah saya ni mengalir terus ke tanah dan diberi pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya iman kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tentu kali kita tak nak bayang ni sebagai cerita. Kemudian sehingga mengurangi pahala saya, dan mungkin juga akan diketahui sehingga dia menjadi susah. Hendaklah ayah mengasah pisau. Jadi kalau ibu tahu bila nampak kesan darah di kain, mungkin ibu rasa susah. Jadi dia tak mahu ibu dia susah, dia tak nampak kesan apa-apa. Sebab tu dia suruh Nabi Ibrahim sing-sing kain, angkat kain, ikat kain. Hendaklah ayah mengasah pisau ayah. Dia suruh ayah dia asah pisau bagi tajam. Lagi pula mempercepatkan jalannya di atas leher saya. Dia suruh ayah dia ketika sembelih, sembelih dengan cepat, sembelih dengan cepat, supaya memperingankan rasa sakit, biar rasa ringan sakitan. Kerana mati itu sakit sekali, kata Nabi Ibrahim. Hendaklah ayah membawa baju saya beribu supaya kenang-kenangan. Dia suruh Nabi Ibrahim bawa baju yang dia pakai, tunjuk beribu dan supaya kenang-kenangan. Dan katakanlah kepadanya, bersabarlah. Maknanya Nabi Ibrahim Ismail dia suruh cerita kepada si Hajar. Beritahu, bersabarlah engkau terhadap perintah Allah. Jangan diberitahukan kepadanya bagaimana cara ayah menyembelih saya. Beritahu dekat ibu, dan bagi baju yang saya pakai ni supaya kenang-kenangan, dan jangan bagi tahu bagaimana cara ayah sembelih. Ikat tangan ke bawah, menghadap ke bawah, jangan beritahu. Hendaklah ayah tidak membawa anak-anak seusia saya ke rumah ibu. Dia pesan jangan bawa anak-anak yang seusia macam saya ke rumah ibu, takut ibu teringat kepada saya nanti, supaya rasa susahnya tidak timbul kembali. Dan kalau ayah mengetahui anak yang sebaya saya, hendaklah ayah tidak melihatnya.
Dan dibesar tak ayah dia. Kalau ayah lihat anak yang sembahyang pada ayah, kalau boleh, janganlah lihat. Kalau ayah teringat kat saya nanti. Sehingga ayah terkenang menjadi susah dan duka. Itu pesanan Nabi Ismail kepada ayahnya. Pesanan. Kata Nabi Ibrahim AS, sebaik-baik penolong adalah engkau ya anakku, untuk laksanakan perintah Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim kata, kamulah orang yang sebagai penolong dalam nak melaksanakan perintah Allah, perintah penyembelihan. Ketika kedua-duanya telah berserah diri, azan.